Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hari ini kita akan membincangkan latihan formatif 3.1 Fizik tingkatan 4 yang soalan-soalan yang terdapat di dalam buku teks. Okey, harap dah buat dah semua jangan nak tunggu jawapan je, buat dahulu dan kita akan bincangkan jawapan bersama-sama. Okey, semak jawapan anda, betul tandakan right, salah tandakan pangkah dan buat pembetulan. Okay, untuk soalan yang pertama, nyatakan hukum kegravitian semesta Newton. Okay, hukum kegravitian semesta Newton. Ini perkara pertama yang kita belajar berkaitan dengan kegravitian. Okay, hukum kegravitian semesta inilah yang digunakan sepanjang bab 3 kalau awak perasan yang kita telah pelajari untuk 3.1, 3.2 dan juga 3.3. Okay, apa yang hukum kegravitian Newton semesta nyatakan? Okey, hukum kegravitian semesta Newton menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad, okey, daya graviti antara dua jasad iaitu F, okey, adalah berkadar terus dengan hasil darab. Okey, ini perkadaran yang pertama, berkadar terus dengan hasil darab dua jisim jasad. Okey, dan berkadar songsang. Dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak. Okey, kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Okey, ini yang dinyatakan oleh hukum kegravitian semesta Newton. So apabila dua pernyataan ini kita gabungkan, kita akan dapat satu formula iaitu F adalah sama dengan G M1 M2 per dengan R kuasa 2. Okey, di mana nilai G kat sini adalah pemalar kegravitian dan nilainya adalah tetap iaitu 6.61 darab 10 kuasa 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey. So secara mudahnya kalau nak ingat ayat yang panjang ni, awak ingat dia punya pendek ni lah kan. Ini. Yang pertama, daya graviti adalah berkadar terus dengan hasil darab. Okey, hasil darab 2G, 2 jisim jasad. Dan yang kedua, berkadar songsang, daya graviti adalah berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara dua pusat jasad tersebut. Okey. Itu yang dinyatakan oleh hukum kegravitian semesta Newton. Okey, soalan yang kedua. Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi magnitude daya graviti antara dua jasad. Okey, so berdasarkan kepada formula tadi, apa yang kita dapat daripada formula, F adalah sama dengan G M1 M2 per dengan R kuasa 2. Okey, so daripada sini, apakah faktor yang mempengaruhi daya graviti antara dua jasad? Okay, berdasar juga ataupun daripada pernyataan tadi lah, F ada berkadar terus dengan hasil darab dua jisim dan juga daya graviti berkadar songsang dengan kuasa dua jarak. So daripada pernyataan hukum kegravitian semesta Newton ni, kita boleh tahulah dua faktor yang mempengaruhi, iaitu yang pertama adalah jisim jasad dan yang kedua adalah jarak antara dua jasad atau daripada pusatnya. Okey. So kat sini daya gantung kepada jisim jasad dan juga jarak antara dua jasad. Itu jawapannya lah. Okey, kat sini. Okey, daya antara dua jasad bergantung kepada jisim jasad dan juga jarak di antara dua jasad. Ini faktor yang mempengaruhi daya graviti antara dua jasad. Okey, maksudnya apabila jisim bertambah, okey, semakin bertambah jisim, jasad semakin besar daya graviti yang akan bertindak. Dan yang kedua, daya graviti berkurang jika jarak antara dua jasad bertambah. Okay, sebab apa? Semakin besar,
Semakin besar jisim jasad, semakin besar daya. Sebab tadilah dia dah nyatakan bahawa daya graviti berkadar terus dengan hasil darab dua jasad. Okey, kes yang kedua, kenapa daya graviti berkurang apabila jarak bertambah? Kerana daya graviti adalah berkadar songsang dengan kuasa dua jarak. Daripada pusat dua jasad. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Sebuah puing angkasa berjisim 24 kg berada pada jarak 7 darab 10 kuasa 6. Okey. Apabila dapat soalan yang begini, apa yang perlu kita buat? Kita keluarkan maklumat yang diberikan dalam soalan. Okey, maklumat yang pertama itu adalah M. Berapakah nilai M? Jisim bumi. Okey, M kecil kat situ adalah merujuk kepada jisim objek iaitu puing tu. Okey, sebuah puing angkasa. Sebuah puing angkasa kat sini 24. Okey, so kita anggap sini jisim yang pertama adalah 24 kilogram. Okey. Baca soalan ni. Puing angkasa 24 kg. Kita gantikan dengan M kecil lah kalau objek yang kecil berbanding dengan bumi, kita gunakan M kecil. Okay, berada pada jarak 7 darab 10. Okey, jarak dari pusat bumi. So maksud ini adalah R. Okey, jarak daripada pusat bumi. So R kecil. R kecil adalah 7.0 darab 10 kuasa 6 meter. Okey. So kat sini aku dah pandai kena bezakan antara R kecil dan juga R besar. R kecil jarak daripada pusat bumi kepada suatu objek ataupun kepada pusat objek yang lain. R besar merujuk kepada jejari bumi. Okey, R besar merujuk kepada jejari bumi. Okey, maklumat lain yang ada dalam soalan adalah G. Nilai G bersamaan dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Newton meter kuasa 2 kg kuasa negatif 2. Dan juga jisim bumi. Okey, jisim bumi kita gantikan dengan M besar. Iaitu 5.97 darab 10 kuasa 24 kilogram. So ini maklumat yang ada dalam soalan. Okey, apa soalan nak? Soalan nak tanya, berapakah daya graviti? Berapakah daya graviti? Jadi apakah rumus bagi daya graviti? F sama dengan G M besar M kecil bahagi dengan R kuasa 2. Okey. So kita gantikan nilai yang ada dalam maklumat yang diberikan dalam soalan ke dalam rumus. So, kita dapat 6.67 darab 10 kuasa 24 M besar. 24 salah. Tak tengok. Kuasa negatif 11 je. Okey, negatif 11. Jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24. Jisim bagi puing angkasa adalah 24. So bahagikan dengan jejari. Ya, jarak tu. Bagikan jarak antara pusat bumi kepada puing angkasa tadi iaitu 7 darab 10 kuasa 6 kuasa 2. So tekan kalkulator, berapa jawapan yang awak dapat? 195.16. 16. Semua dapat nilai yang ini? Dapat. Ada dapat nilai lain? Dapat ke? Dapat. Okey, apakah unitnya? Newton. Unitnya adalah Newton. Semua dapat nilai yang sama? Dapat. Tekan kalkulator betul? Betul. Okay. Kalau tekan kalkulator betul, itulah jawapan. Sebab saya tak tekan kalkulator, saya pun tak ada jawapan. Okay? Saya nak awak tekan kalkulator betul-betul berdasarkan nilai yang saya masukkan dalam
dalam formula. Okey, bagaimana markah dikira? Bagi soalan yang begini. Okey, kalau soalan yang begini, kebiasaannya markah diberikan adalah 2 markah kat sini, iaitu markah pertama pada penggantian nilai bagi setiap simbol ataupun setiap kuantiti yang ada dalam rumus, dan juga markah yang kedua adalah pada jawapan akhir yang diberikan beserta dengan unit yang betul. Okey, itu 2 markah yang kebiasaannya diberikan bagi soalan pengiraan yang melibatkan kepada 2 markah lah. Kalau 2 markah beginilah keadaan dia. Okey, soalan yang keempat. Sebuah satelit kaji cuaca sedang mengorbit bumi. Okey, sebuah satelit kaji cuaca sedang mengorbit bumi. Pada ketinggian, dia nyatakan kat sini ketinggian sahaja. So kalau ketinggian ini adalah hash. So hash adalah bersamaan dengan 560 kilometer. Okey, unit bagi tinggi panjang itu unit SI-nya adalah meter. Jadi kalau ada kilo kat sini, kita kena convert ataupun kita kena tukar kepada unit meter. Jadi kita akan dapat 560 darab 10 kuasa 3 meter. Okay, kita boleh tukar kepada standard form yang lain, iaitu kita akan dapat 5.6 darab 10 kuasa 5 meter. Okay, ini adalah nilai hash ketinggian. Okay, berapakah nilai pecutan graviti? Soalan tanya, berapakah nilai pecutan graviti? So maksudnya nilai pecutan graviti yang kita nak cari adalah G. Kita nak cari G kecil. Okay, maklumat-maklumat yang lain diberikan dalam soalan ialah G besar, nilai pemalar bagi gravitian, jism bumi dan juga jejari bumi. Iaitu jejari bumi ni adalah R besar. Okey, apakah rumus bagi mencari nilai pecutan graviti? G kecil adalah sama dengan G besar darab dengan jism bumi bahagikan dengan R kecil kuasa 2. Okey, R kecil kuasa 2. Tapi R kecil ni kita boleh gantikan dengan jejari bumi campur dengan ketinggian. Okay, sebab apa? R tu dikira macam mana? Kalau kita tengok kat sini ada angkasa, ada satelit kat sini. Jarak ini adalah R. Okey, tinggi daripada sini pergi ke satelit hash. Okey, jarak R kecil adalah daripada pusat bumi. Daripada pusat bumi campurkan dengan ketinggian. Itu baru kita dapat jarak dia. Jadi sebab itu R kecil kita boleh gantikan dengan R besar tambah dengan hash. Jadi apa rumus kita? G kecil sama dengan G besar, M besar adalah sama dengan kurungan R tambah dengan hash kuasa 2. Okey, jadi gantikan G bersamaan dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Jism bumi 5.97 darab 10 kuasa 24 bahagi dengan R, jejari bumi 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah berapa tinggi satelit daripada permukaan bumi? 5.6 darab 10 kuasa 5 meter. Okey, tekan kalkulator, berapakah jawapan yang awak peroleh? Berapa Akmal jawapan awak? Jawapan saya 9.82 je tu. 9.82 unitnya meter saat, kuasa negatif 2. Okey. Yang lain dapat jawapan sama ataupun berbeza? Sama. Okey. Nilai yang akan dapat adalah 9.82 lah sebab ni melibatkan kepada pecutan graviti di bumi. Ya, sebab dia merujuk kepada bumi. Okey, sama juga nak tanda jawapan awak adalah pada penggantian nilai ni mesti betul dan juga jawapan akhir mesti berserta dengan unit
unit bagi pecutan sebab dia tanya pecutan, nilai pecutan graviti. So nilai pecutan unitnya adalah meter saat kuasa negatif 2. Okay, ada sebarang persoalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Baiklah, satelit buatan manusia berjisim 400 kg. Okey, jadi jisim satelit bersamaan dengan 400 kg. Mengorbit bumi dengan jejari 8.2 darab 10 kuasa 6. Mengorbit bumi dengan soalan ni adalah bersamaan dengan 8.2 darab 10 kuasa 6 meter. Laju linear satelit V. Laju linear adalah V bersamaan dengan 6.96 darab 10 kuasa 3 meter per saat. Soalan tanya, berapakah daya memusat iaitu F. Nak cari F, daya memusat. Bukan nak cari daya graviti, nak cari sekarang ni adalah daya memusat. Okay, apakah rumus bagi daya memusat? F adalah sama dengan MV kuasa M 2 V kuasa 2 bahagi dengan R. R. M kat sini, M kecil kan? M kecil ini adalah merujuk kepada jisim satelit. Okey. Walaupun kat sini kita nampak kilo, yang ni tak perlulah nak ubah kepada gram. Sebab apa? Sebab unit SI bagi jisim memang kilogram. So jangan pandai-pandai pula awak tukar kilogram ni kepada gram. Okey? Sebab apa? SI unit bagi jisim adalah kilogram. Berbeza dengan yang contoh tadi dalam kilometer, unitnya kilometer. SI unit bagi panjang ialah meter. Sebab tu kita kena tukar kepada standard form. Tinggalkan meter sahaja. Baik. Jadi untuk ini dia soalan yang direct. Jadi kita terus gantikan sahaja. Jisim satelit adalah 400 kg. Okay, laju linear satelit adalah 6.96 darab 10 kuasa 3 kuasa 2. Okay, bahagikan dengan R. Berapa R? 8.2 darab 10 kuasa 6. Okay, so jawapan akhir yang awak dapat. Pasha, berapa jawapan akhir? Pasha tak ada mic. Huda, berapa jawapan akhir? Huda pun tak ada mic. Wani, berapa jawapan akhir? 2363.004. 2363.004. Ya. Newton. Betul tak ni saya tulis ni? 2363.004. Oh ni jawapan awak tadi? Betul, cikgu. Okey, semua dapat jawapan yang sama iaitu 2363.000 Newton. Atau awak boleh tulis juga jawapan awak dengan 2.363 darab 10 kuasa 3 Newton. Boleh, tak ada masalah. Okey, nak tanda pun samalah macam tadi. Fizik ni penggantian, ada satu markah. Dan juga jawapan akhir yang betul jawapan akhir berserta dengan unit yang betul. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada? Kalau tak ada tempat perpuluhan ni, kalau tak ada tempat perpuluhan, awak buat berapa? 2363. ya. Okey. Sebab bolehlah accept lah. Bolehlah terima. Okey, kita pergi ke soalan nombor 6. Soalan terakhir untuk 3.1. Okey, rajah 3.23 menunjukkan planet Eucharid mengorbit mengelilingi matahari dengan jejari orbit ialah 5. So maklumat ada
baca je soalan melibatkan pengiraan untuk memudahkan awak menyelesaikan masalah, awak keluarkan sahaja maklumat berserta dengan simbol dia. Okay, simbol kat sini dia cakap jejari. Jejari orbit. Jejari orbit tu maksudnya R kecil. Okay, jejari orbit adalah R kecil. R kecil bersamaan dengan 5.79. 5.79. 5.79 darab 10 kuasa 10 meter. Dan tempoh peredaran 7T. Tempoh simbolnya adalah T besar bersamaan dengan 7.57 darab 10 kuasa 6 saat. Dan soalan minta berapakah jisim matahari. Oh, berapakah jisim matahari? Okay, rumus apa yang kita nak gunakan untuk mencari jisim planet? M Pi sama dengan Pi kuasa 2. 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 R kuasa 3 bahagi dengan T kuasa 2. T kuasa 2. Okey. Ini rumus untuk mencari jisim planet ataupun sekarang ni jisim matahari lah. Okay, so dah dapat rumus. Apabila dapat rumus, kita dah keluarkan maklumat kita tadi menggunakan simbol yang sama dengan rumus. Mudahlah untuk kita buat penggantian. Okay, jadi 4 pi kuasa 2. So pi tu biarkan nanti dalam kalkulator tekan je pi. Jangan tekan nombor dia. Tekan sahaja pi kuasa 2. Berapa R? 5.79 darab 10 kuasa 10. Kuasa 3. Jangan lupa ni tekan kalkulator tadi kuasa 3. Okey, bahagi dengan G. Berapa nilai G? Kita dah jumpa banyak kali. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Berapa nilai T? 7.57 darab 10 kuasa 6 saat. Kuasa 2. Okey. Dah buat kan? Berapa jawapan yang dapat? 2.00 darab 10 kuasa 30. 0.00 darab 10 kuasa 30 kg. kg. Sebab jisim jisim kilogram. So jawapan akhir unitnya adalah kilogram lah sebab jisim. Pastikan awak tulis unit. Kalau tak ada unit memang salah memang salah. Sebab unit itulah yang akan membezakan antara fizik dia. Fizik ni tengok unit. Kalau kita tengok belakang kg, kita tahu itu adalah jisim. Kalau tengok belakang meter, kita tahu itu adalah ukuran. Satu ukuran untuk panjang lah. Panjang ke tinggi ke jarak ke, kita tahu. Okay, so sama juga dia punya rumus, dia punya pemarkahan pada penggantian dan juga pada jawapan akhir berserta dengan unit yang betul. Okay, ada sebarang soalan untuk latihan 3.1? Tak ada. Tak ada dah. Okay, kalau tiada, bagus. So, habis untuk perbincangan 3.1.